Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazim Masjid, ahli jawatan ketua masjid, hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat maghrib berjamaah. Moga ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah masuk 17 Zulhijjah, masih dalam bulan-bulan haram. Dan hari ini kita dikejutkan dengan salah sebuah surau di Shah Alam ni, surau An-Najah, yang mana telah ditutup. Ada konteks yang melibatkan COVID-19, jemaahnya di situ. Jadi kita perlulah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberikan keselamatan kepada kita, masjid kita ini. Moga Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik, suasana keselamatan yang baik. Semoga semua ibadah, program-program yang kita rancangkan dapat dijalankan dengan baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada minggu ini kita sambung daripada pengajian kita pada bulan lepas 3 bulan 7. Kita telah membincangkan tentang bacaan qiraat, iaitu qiraat Ibnu Katsir. Jadi sebelum kita masuk untuk bacaan ni, bersempena dengan bulan haram ini, iaitu salah satu daripada bulan-bulan haram, Zulhijjah. Dan biasanya bulan Zulhijjah ni dikaitkan dengan kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi dalam konteks disiplin ilmu qiraat, dalam konteks disiplin ilmu bacaan Al-Quran ini, kalau kita melihat perkataan Ibrahim di dalam Al-Quran, dia terdapat 69 tempat. Ada sebanyak 69 tempat perkataan Ibrahim itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang mana antara salah satu kehebatan yang ada pada Al-Quran, kalau kita melihatkan perkataan Ibrahim itu, perkataan Ibrahim dalam Al-Quran ini ditulis dalam bentuk biasa yang kita tengok begini. Ibrahim, dia akan kita kata Ibrahim. Ibrahim. Gitulah. Ibrahim. Biasanya macam tu. Itu tulisan yang standard lah. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, dalam Al-Quran ni sebenarnya daripada 69 tempat perkataan Ibrahim tu diulang dalam Al-Quran, ada sebanyak 33 tempat dia tak tulis Ibrahim ini dalam Al-Quran itu dia tidak ditulis. Ada sebanyak 15 tempat ditulis dengan Ibrahim begini. Ibrahim. Yang ni yang biasa kita tengok, dia ada huruf ya kat sini. Ada huruf ya kat sini. Tetapi dalam Al-Quran, daripada 69 tempat itu, 15 tempat dalam surah Al-Baqarah. Kesemua dalam surah Al-Baqarah tu ada 15 tempat dia ditulis begini. Dia tak ada rumah ya dekat sini. Ditulis situ Ibrahim tanpa ada huruf ya. Di sudut penulisan, resam yang disebut sebagai resam Osmani. Maksudnya ditulis itu tanpa dengan ya, kata Ibrahim.
Apa uniknya di sini dari sudut disiplin ilmu qiraat? Dalam surah Al-Baqarah, perkataan Ibrahim ini boleh dibaca dengan dua wajah. Dia boleh dibaca dengan Ibrahim, dan juga boleh dibaca dengan Ibrahim. Boleh baca dengan Ibrahim dan boleh dibaca dengan Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Wa izibtala tu tempat yang pertama daripada juzuk yang pertama tu. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Dia boleh dibaca dengan dua wajah, Ibrahim, dan juga dibaca dengan Ibrahim. Sebanyak 15 tempat dalam surah Al-Baqarah. Tapi bacaan kita Hafs, kita baca dengan Ibrahim. Yang baca dengan Ibrahim ni siapa dia? Yang baca dengan Ibrahim ni ialah daripada Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir Asy-Syami. Imam Ibnu Amir ni dia ada dua orang perawi dia, sebagaimana saya sebut sebelum ni. Dia ada Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Yang mana Hisham, seorang perawi ni, dia membaca 33 tempat dalam Al-Quran dibaca dengan wajah Ibrahim. 15 tempat dalam surah Al-Baqarah ni dibaca dengan Ibrahim, dan bakinya selain daripada surah Al-Baqarah tu dibaca dengan Ibrahim. Semua 33 tempat. Kemudian lagi seorang lagi perawi kepada Ibnu Amir ni, nama dia Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan ni hanya pada 15 tempat dalam surah Al-Baqarah ni dibaca dengan wajah Ibrahim, dibaca dengan wajah khilaf. Al-Imam Asy-Syatibi dia menukilkan dalam matan dia Hirzul Amani, dia menyebutkan wa wajhani fihi libni Zakwana hahuna. Bagi Ibnu Zakwan, dia perkataan Ibrahim ni dibaca dengan dua wajah. Dia baca dengan Ibrahim dan dia juga baca dengan Ibrahim. So 15 tempat tu dibaca dengan khilaf bagi Ibnu Zakwan. Perkataan ni Ibrahim. Dan sekiranya kita melihat perkataan Ibrahim ni dia nabi, nama nabi, dan perkataan Ibrahim ni juga ada dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dituliskan sebenarnya Ibrahim tu sebelum namanya Ibrahim, dia diletak nama dalam kitab Taurat disebutkan sebagai Ibram aja, dia tak jadi Ibrahim. Kemudian apabila Nabi Ibrahim ni sampai umur 99 tahun, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Ibrahim ni menjadi Abul Anbiya, imam kepada umat manusia ni. Barulah Ibrahim tu ditukarkan kepada Ibrahim. Baru jadi nama tu tukar kepada Ibrahim. Tu dan kita tak beriman lah dengan kita Taurat, tapi riwayat tu ada disebutkan selepas umur 100 tahun 99 ke atas tu baru ditukar nama daripada Ibrahim dan ditukar kepada Ibrahim. Ini bahasa orang Yahudi, Ibrani, bahasa Ibrani. Kemudian suku juga macam nama Sarah kan, isteri kepada Nabi Ibrahim. Asalnya bukan Sarah, asalnya dalam kitab Taurat disebutkan nama dia asalnya Sarayu. Kemudian apabila Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam kepada umat, diubah kepada Sarah. Barulah nama dia Sarah. Tu dalam kitab Taurat yang lama. So dia ada bezalah. Dan dalam surah Al-Baqarah, kenapa boleh dibaca dengan dua wajah? Ada wajah Ibrahim dan juga ada wajah Ibrahim. Jadi ulama mengkaji melihat bahawa khitab, audien dia dalam surah Al-Baqarah ini, ayat itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi. Jadi bila ditujukan secara khusus kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi zaman dulu dia tak panggil Ibrahim, dia sebut Ibrahim. Itu bahasa Ibrani. Dia tak sebut Ibrahim. Jadi ayat itu dibaca oleh orang Yahudi dengan Ibrahim dalam surah Al-Baqarah.
Selepas surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sampailah yang terakhir, suhufi Ibrahim mawa Musa. Yang mana ayat seterusnya dan selain pada surah Al-Baqarah dia bersifat umum, bukan audien dia ditujukan kepada golongan Yahudi. Maka di situ memang bacaan wajah dia dengan Ibrahim. Tapi apabila ditujukan khusus kepada kaum Yahudi, di situ ada wajah Ibrahim. Itu disebut disiplin ilmu qiraat apabila ulama-ulama mengkaji. Dan dalam mushaf sekalipun, dari sudut penulisan perkataan Ibrahim ini, Abu Amru Ad-Dani dia meninggal 444 Hijrah. Dia ni merupakan ulama yang masyhur lah. Kalau kita katakan macam Imam Bukhari lah. Kalau hadis, Imam Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi dalam penulisan Al-Quran yang besar itu kita sebutkan Abu Amru Ad-Dani. Itu satu. Yang kedua ialah Abu Daud An-Najah. So dua orang ni tiga besar lah dalam disiplin ilmu penulisan Al-Quran. Abu Amru Ad-Dani dia menukilkan dalam kitab dia kata dia pergi cek mashaf-mashaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman. Bila dia tengok cek mashaf-mashaf yang ditulis, mashaf di Syam, mashaf di Iraq, bahagian sana perkataan Ibrahim itu dalam surah Al-Baqarah memang ditulis tanpa ummah ya. Dia beza. Sekarang ni sebab kalau sekarang ni kita ada titik-titik, ada titik ya, ada titik ba, tapi mashaf yang asal yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman tu dia tak ada titik asalnya. Jadi bila dia cek balik, Abu Amru Ad-Dani dia cek, hanya ditulis beginilah bentuk dia. Dia tak ada titik. Dia Ibrahim tu, kemudian dia akan huruf mim. Zaman dulu huruf dia tak bersambung, dia terputus. Dia akan macam ini. Ini mashaf dalam mashaf Syami, mashaf Iraqi ditulis begitu. Tetapi Abu Amru Ad-Dani mengatakan apabila dilihat pada mashaf yang terdapat di Hijaz, iaitu mashaf Makki, mashaf Madani, dia ditulis dengan ha, kemudian ada rumah ya, kemudian ada mim, begitu. Begini. Jadi menunjukkan dekat sini ada Ibrahim dengan him. Tetapi yang mashaf dekat Syami, mashaf Iraqi tak ada. Dia tak ada rumah ya. Titik memang tak ada lah. Zaman yang asal tu dia tak ada titik. Jadi memang berbeza. Hanya dilihat kata Abu Amru Ad-Dani hanya dalam surah Al-Baqarah saja. Manakala surah-surah lain ada rumah ya ni ada kat sini. Itu kita tengok, itu yang ada setengah ulama mengatakan bahawa pada tulisan tu dia ada hikmah di sebalik penulisannya. Dan ada sebahagian ulama mengatakan ada i'jaz, mukjizat dia di sebalik tulisan. Tapi tulisan ini dia merujuk kepada ijtihad Sayyidina Uthman dan juga para sahabat. Dia tidak merujuk direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada perbahasan ulama, ada mengatakan ada mukjizat, ada mengatakan tidak ada elemen mukjizat. Tapi kalau ditengok di situ memang berbeza. Maksudnya ditulis oleh para sahabat Al-Quran itu bukan ditulis saja-saja, tetapi ditulis tu berdasarkan wajah bacaan yang diajar oleh Nabi, bentuk bacaannya. Dan kalau kita melihat di sini bahawa ada perkataan Ibrahim tu dalam Al-Quran dia ada 69 tempat. Maksudnya yang boleh dibaca dengan Ibrahim hanya 33 tempat. Jadi kita faham kat sini bahawa sahabat Nabi SAW yang mengambil bacaan daripada Nabi, yang membaca dengan Nabi, yang membaca dengan wajah Ibrahim hanya pada 33 tempat sahaja. Sedangkan dia ada 69 tempat. Tetapi yang lain tu tidak dibaca dengan Ibrahim, maka itu bukanlah wajah bacaan yang mutawatir, yang boleh dibaca. Walaupun dia perkataan Ibrahim, tapi tidak boleh baca sebab dia bukan diambil daripada Nabi SAW. Sebab itu kita kena faham apabila bentuk bacaan ni dia perlu diambil dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tulisan, tapi dibentuk dalam bentuk bacaan. Sebab Al-Quran itu sabit dengan bacaan asalnya, disimpan di dada para sahabat. Itu menarik dari perbahasan antara Ibrahim dan juga Ibrahim.
Itu terkaitlah dengan bulan-bulan Korban ni, kata ni Ibrahim yang boleh kita ambil pengajaran, dan kita nampak dekat situ bukanlah satu perkara yang mudah yang dilakukan oleh sahabat, yang dilakukan oleh salafus soleh untuk Quran tu sampai kepada kita. So mereka cukup berhati-hati dari sudut bacaannya, dari sudut tulisannya, segala aspek tu dilihat dengan detail, supaya setiap satu perkataan tu apabila kita tengok, kita buka kitab, oh ada hujahnya, mengapa dia tulis begini, mengapa dia tulis begini. Dan kebiasaannya kalau kita tengok kepada orientalis bila dia nak tengok kelemahan yang ada pada Al-Quran ini, pertama dia akan cari salah dari sudut tu tulisan. Apabila golongan orientalis, mustasyrikin ni, orang kafir ni, bila dia dapat cari kesalahan dari sudut Quran dan dia dapat proofkan Quran tu tidak betul, salah, ada aspek kesalahan, maka di situlah merupakan titik permulaan yang menunjukkan bahawa Al-Quran bukan original daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada situlah dia akan titik tolak macam-macam benda dia boleh tolak. So bacaan ni perlu dijaga dengan baik, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, kita pelihara. Kita tinggal buka kitab je tengok ada dalilnya. Pada tahun 1972 lebih kurang macam tu, ada mashaf yang jatuh daripada masjid dekat Yaman, disebut mashaf Son'a. Ada satu mashaf dekat masjid tu tersimpan kat atas. Adalah kalau tuan-tuan tengok, buka dekat Google tu, type je mashaf Yaman, San'a, dia akan keluar mashaf yang asal yang diklaim oleh orientalis ni, iaitu pada zaman Nabi, zaman sahabat. Dia cek lah jenis tulisannya, jenis kertasnya, merujuk kepada zaman Nabi dan juga zaman sahabat. Jadi bila dia cek, dia cuba mencari di manakah kesalahan yang terdapat pada mashaf itu yang tak sama dengan kita baca sekarang. Tapi tak jumpalah. Ada beberapa perkataan yang dia cuba cari, memang kita ada perbezaan dari sudut wajah bacaan, dari sudut qiraat. Dan bila dia cek tu, ada yang dah terpadam, ada yang ditulis atas yang terpadam, kan. Dan tetapi kalau bentuk begitu pun, orientalis dia hanya melihat dari sudut tulisan yang tak ada baris, yang tak ada titik. Tetapi Al-Quran ini yang sampai kepada kita bukan dalam bentuk begitu. Itu tulisan Quran yang sampai kepada kita dan bentuk bacaan, bunyi. Macam mana kita nak gambarkan pada tulisan yang tak ada baris, yang tak ada titik, di situ ada ismamnya, ada raumnya, ada 4 harkatnya, ada 5 harkatnya, ada dengungnya. Macam mana nak tulis? Tak boleh. Sebab orientalis dia orang tak menghafal. Dia tak ada sanad. Sebab itu yang sebelum ni saya dah sebutkan bahawa Quran itu sabit, qiraat itu sabit dengan 3 syarat. Dari sudut bahasa, dari sudut tulisan, dan yang ketiga wasahha isnadan huwal Quran. Yang ketiga sah sanad itu, maka itulah jadi Al-Quran. Fahazihi salasatu al-arkan. 3 itu rakan, rukun untuk menjadi Al-Quran yang diterima. Dan Imam Ibnul Jazari menyebutkan wahai summa yakhtallu ruknun asbiti syuzuzahu law annahu fis sab'ati. Dan kalau salah satu daripada 3 rukun itu jatuh, maka dia menjadi syad ataupun syazah. Walaupun kita jumpa wajah bacaan itu dalam kalangan imam qiraat yang 7, dan banyak sebenarnya. Kalau kita belajar dalam disiplin ilmu ni, dalam surah Al-Fatihah aja tu yang diriwayatkan oleh Warsh, ada Nafi', ada Al-Kisai, ada semua wajah syazah. Banyak sebenarnya. Wajah syazah aja ada sekitar lebih kurang dalam 70 tempat lebih dalam surah Al-Fatihah sahaja. Boleh kita tengok, dan kita nampak lagi itu sebenarnya untuk sampai kepada kita Quran ni bukan satu benda yang mudah. Perjuangan ulama, para sahabat untuk memastikan bacaan itu betul sampai, tulisan itu betul sampai kepada kita dengan sebaiknya. Itu sekadar untuk perkongsian kita pada malam ini berkaitan ini Ibrahim. Okey, kita sambung kita punya pengajian kita dah sampai kepada Imam Ibnu Katsir. Pada malam ni kita akan ambil imam yang ketiga. Imam yang ketiga iaitu Imam
Imam Abu Amru. Disebut imam yang ketiga. Yang pertama Imam Nafi'. Yang kedua Imam Ibnu Kathir. Ni kita dah baca dah. Imam Nafi' kita dah baca, Qaulun dan juga Warsh kita dah baca. Kemudian bulan lepas kita baca Ibnu Katsir, iaitu riwayat Bazi dan juga Qumbul. So pada malam ini kita akan masuk kepada imam yang ketiga, iaitu Imam Abu Amru al-Basri. Ini orang Basrah, dia imam di Basrah. Dia ni bukan golongan tabi'in. Kebanyakan imam-imam qiraat ini dia ni berada pada level tabi'in. Tabi'in. Ada seorang je yang berada pada golongan itu pun dia tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amir tu dia lahir 2 tahun tu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia tu juga dikira sebagai tabi'in. Dan kebanyakan imam qurra ni dia berada pada level tabi'in dan juga tabi'in. So ni golongan tabi'in lah, Abu Amru al-Basri di Basrah. Okey, yang pertama bagi Abu Amru al-Basri ini, rawi dia yang pertama ialah Ad-Duri. Ad-Duri ni yang pertama. Yang kedua As-Susi, ada 2 orang. Yang ni yang pertama rawi bagi Imam Abu Amru ni ialah Ad-Duri. Duri Abu Amr. Jadi dalam surah Al-Fatihah, apa beza bacaan dia dengan bacaan kita yang biasa? Yang pertama pada perkataan Malik Yaumiddin ni tempat yang pertama. Dia baca dengan Maliki Yaumiddin tanpa alif pendek. Maliki Yaumiddin. Itu samalah bagaimana Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua pada perkataan As-Sirat dan juga Sirat yang ada alif lam dan juga tanpa alif lam ni, dia dibaca dengan huruf Sad. Sad ni bacaan kita biasalah, dia tak ada beza. Kemudian pada perkataan alaihim yang keempat dan juga yang kelima, dia baca dengan alaihim juga, tak ada beza. So bagi rawi yang pertama kepada Abu Amru al-Basri ni, beza dia bacaan kita hanya satu tempat je, pada perkataan Malik. Dibaca dengan pendek tanpa panjang. Okey, saya baca tuan-tuan ikut dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey so ini bagi bacaan Ad-Duri Abu Amr. Ni rawi dia pertama, tak banyak khilaf, satu tempat je. Ni perbuatan Malik aja, dibaca dengan Maliki Yaumiddin tanpa panjang. So saya rasa tu sekali dah. Kita tak perlu ulang lagi lah untuk wajah dia yang pertama. Itu bagi rawi yang pertama Ad-Duri. Kemudian kita ambil rawi dia yang kedua pula. Rawi dia yang kedua iaitu As-Susi. Ni rawi dia yang kedua. Rawi bagi siapa? Bagi Imam Abu Amru. Ni imam dia, qiraat dia. Nama qiraat dia qiraat Abu Amru.
Perawi dia yang kedua bernama As-Susi. Jadi As-Susi ni dia ada beza sikit. Dia ada beza dengan Ad-Duri. Perawi yang kedua ni, apa khilaf dia pada perkataan Malik? Dia baca dengan ini sama, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Dia baca dengan wajah yang tanpa panjang, tanpa mat, dengan hazaf alif. Cuma beza dia kat sini, bagi As-Susi ni dia ada disebut sebagai wajah idgham kabir. Imam Asy-Syatibi dia menyebutkan dalam matan dia, wadunakal idgham al-kabira wa qutbuhu Abu Amrin al-Basri fihi tahaffala. Ada disebut sebagai wajah idgham kabir. Kita biasa kita dengar idgham kan, idgham mal'unah, idgham bilaghunah. Di sini dalam disiplin ilmu Quran ni ada nama dia idgham kabir. Kita dalam bacaan kita yang biasa, kita tak ada idgham kabir, kita hanya ada idgham saghir. Perkataan tu pun kita tak biasa dengar sebenarnya, idgham saghir. Tapi sebenarnya dia ada nama idgham kabir dan juga idgham saghir. Idgham kabir ni apa dia? Idgham maksud dia memasukkan. Idgham memasukkan. Bila dikatakan idgham kabir, maksudnya memasukkan yang dua-dua huruf itu dia berbaris. Kalau idgham kita dalam hafs, dia idgham saghir. Saghir ni huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berbaris, huruf yang kedua mati, huruf pertama berbaris. Itu jadi idgham saghir. Idgham mutajanisain, mutaqaribain, itu dalam bacaan kita biasa. Tapi dalam kita belajar dalam idgham kabir ni, apabila dua-dua huruf itu berbaris, huruf yang sama, dia ada huruf yang sama, yang dekat, yang sejenis, tapi dalam konteks surah Al-Fatihah ni, iaitu pada dua-dua huruf yang berbaris. Ar-Rahmanir Rahim, mim ni berbaris bawah, dan mim Malik ini berbaris atas. Maksudnya dua huruf yang sama. Apabila dua huruf yang sama bertemu, maka dia akan disebut sebagai idgham kabir. Jadi di sini bagi Imam Abu Amru Al-Basri, dia dekat sini, pada tempat sini dia boleh dibaca dengan tiga wajah. Itu bagi perawi dia yang kedua, As-Susi. Dia boleh dibaca dengan idgham kabir dengan tiga wajah. Pada Ar-Rahmanir Rahim dengan Malik ni boleh dibaca dengan tiga wajah. Macam mana bacaan dia? Dia Ar-Rahim tu, Ar-Rahim, Malik kan. Dekat sini dia ada mat, Ar-Rahmanir Rahim, him tu. Dekat mat tu dia boleh tiga wajah, 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Kemudian dia terus idgham masukkan pada huruf mim ni. Dia bunyi dia macam mana? Dia yang 2 harakat, Ar-Rahmanir Rahim Maliki itu kalau 2 harakat. Kalau 4 harakat, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Hi itu ada 2 harakat, ada 4 harakat dan juga ada 6 harakat. Kalau 6 harakat, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Hi itu 6 harakat. Kemudian dia masuk dekat mim terus. Mim dekat mim tu 2 harakat, sebab dengung tu wajibul gunnah, sabdu atas mim kat sini kan. Ar-Rahmanir Rahim tu 2 harakat sebab dia sabdu atas mim. Kemudian ma pula tu dia jadi pendek, sebab dia memang tak baca panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. So memang agak janggal lah sikit. Kita tak biasa baca macam tu. Tak apa. Itu dekat situlah bentuk bacaan dia. Lepas ni kita buat test bacaan bersama-sama. Itu pada tempat dia di sini. So dekat sini dia ada wajah idgham kabir. Ini berlaku apabila bagi As-Susi dia baca dengan wasal, maksudnya dia baca sambung lah. Tapi kalau dia baca waqaf biasa je, Ar-Rahmanir Rahim, habis. Bila sama ayat Maliki Yaumiddin, itu kalau dia baca baca waqaf.
Bila dia baca wasal, baru keluar hukum idgham kabir itu. Tapi bila kita belajar ni, kita ambil lah wajah tu. Kita try ya, wajah tu. Okey, maksudnya sini ada dua khilaf. Satu perkataan Malik tu dibaca dengan pendek, kedua dia ada idgham kabir. Kat sini 1 2. Kemudian pada as-sirat dibaca dengan huruf sad juga, tak ada beza. Kemudian alaihim sama juga, dibaca dengan alaihim, tak ada wajah lain. Cuma pada ar-rahmanir rahim tu lah. Yang tu okey ya, kita kena berlatih sikit. Okey, saya baca dulu, kita ambil wajah 2 harakat. Itu tuan-tuan ikut kat belakang ya. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Cuba sama-sama. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Sekali lagi 2 harakat. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Sekali lagi 2 harakat. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi dia bunyi macam mana? Dekat sini dia ada 2 harakat. Kita ambil kat sini lah, kat sini ni bagi dia jelas sikit. Kita ambil Ar-Rahmanir Rahim. Sini yang agak susah sikit nak sebut. Sini ada 2 harakat, ada 4 harakat dan juga 6 harakat. So kita ambil yang 2 harakat dekat sini 2 harakat, kemudian dekat sini kita ada dua harakat lagi. Dengung 2 harakat. So dia akan jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dengung pada mim tu mulut kena rapat okey. Cuba kita ambil wajah 4 harakat pula kat sini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lagi 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Okey, cuba sekali lagi. 4 harakat. Okey, ada bunyi tu okeylah, jangan tak ada bunyi langsung kan. Cuma itulah mim tu bila rapat mulut kena rapat. Okey, kita cuma ambil wajah 6 harakat. Saya baca dulu kemudian ikut kat belakang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. So dia ada 6 harakat dekat sini, kemudian tambah 2 harakat, jadi berapa? Ada 8 harakat dekat situ. Sini dengung dia 2 harakat. So dia ada wajah boleh 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Sebagaimana bacaan kita kalau biasa kita ada baca mad ma'arid disukun. Ma'arid disukun kita ada 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. So idgham kabir apabila mim huruf yang berbaris yang sama, sebelum dia ada huruf mad hi tu, ha ya hi ni huruf mad lah. Ya sebelum bagi bawah ni huruf mad. Bila huruf mad dia boleh baca dengan 3 wajah. Tapi kalau tak ada huruf mad dia baca tu kalau tak ada ya ni dia akan baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum. Kalau tak ada huruf mad. Tapi bila ada huruf mad dia jadi
3 wajah. Tak. Macam mat arid li sukun, dia memang common. Semua imam-imam qiraat dia ada wajah 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Sama ada kita nak baca 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat, boleh mana-mana wajah. Cuma dalam beberapa bait ilmu tajwid dia menyebutkan kalau kita baca dengan wajah 2 harakat, maka konsistenlah dengan 2 harakat, itu yang terbaik. Kalau kita baca dengan 4 harakat, maka konsistenlah dengan 4 harakat. Dia tak ada satu hukum yang mengatakan bila kita baca 4 nak turun kepada 2 tak boleh. Itu dia sudut adab bacaan. Boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Tapi dia sudut, kalau macam kita jadi hakim tilawah, kita akan tengoklah kesesuaian dia punya rima ujung dia disebut sebagai qafiyah dia. Dia berhenti dengan wajah yang sama. Dia sama aja, boleh 2, 4 atau harakat. Tapi dalam konteks ini kita baca Abu Amru ni Al-Basri ni, yang sini dia bukan hukum mad arid li sukun, ni hukum idgham kabir, hukum yang berbeza. Dia tak ada kaitan dengan mad arid li sukun. So kalau macam kita baca 2 harakat, sini ambil 6 harakat boleh, tak ada masalah. Cuma ada disebut dalam ilmu qiraat ni wajah-wajah mumtani' yang boleh tak boleh, itu khilaf para ulama. Itu lebih mendalam. Tapi secara umumnya boleh, tidak menjadi kesalahan. Okey, kita ambil bacaan ni. Kita ambil bacaan riwayat yang kedua, itu riwayat As-Susi. Kita baca pada mula sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita ambil wajah 2 harakat dulu, idgham kabir, kemudian wajah pendek pada ma. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Susah sikit kan? Susah, tak apa. Ambil 2 harakat, kemudian ma dengung pada mim, 2 harakat dekat sini, dengung pada mim 2 harakat, kemudian dia pendek pada ma. Sekali lagi kita ambil yang 2. Dia dalam ilmu qiraat ni disebut ataf. Ataf 2 harakat, ataf 4 harakat, dia macam dia selangkan benda tu diikuti. Okey, kita cuba 2 harakat lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey, kita ataf ambil wajah 4 harakat pula. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sekali lagi kita ambil yang 4 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey, kita ambil wajah yang panjang, itu isbah dengan 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. So habis bacaan imam kita yang ketiga, iaitu Imam Abu Amru al-Basri. Itu rawi dia yang pertama Ad-Duri, dan yang kedua rawi dia yang kedua ialah As-Susi. Jadi kita dapat faham kat sini bahawa imam yang ketiga, Imam Abu Amru al-Basri ini, dia ada dua orang perawi. Anak murid dia yang pertama dia ajar tanpa ada istilahnya idgham kabir. Maksudnya dia ada buka madrasah dekat sini, dekat Masjid Alam Impian ni, dia ajar dengan wajah tak ada idgham kabir. Kemudian Abu Amru juga dia buka satu kelas dekat tempat lain, ada murid dia seorang lagi As-Susi, sana dia ajar geng belah sana dengan wajah idgham kabir. So kita nampaklah perbezaan wajah itu disebabkan riwayat yang diambil oleh anak muridnya sedemikian. Dan untuk guru juga mengajar tu wajah yang berbeza pada anak-anak murid dia, menyebabkan berlaku perbezaan dari sudut wajah-wajah bacaan. Dan bukan itu saja, maksudnya satu disebutkan dari sudut imam qiraat itu, dia mengajarkan kepada anak murid dia wajah yang berbeza. Itu sudut yang pertama. Kemudian dalam disiplin ilmu bacaan, disiplin ilmu qiraat ni, dia ada satu lagi istilah dia, al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar indal qura. Maksudnya di situ yang menyusun, yang memilih siapa dia, Abu Amru, As-Susi, Ad-Duri ni, ini diurus oleh siapa? Awal-awal tu saya sebutkan diurus oleh Abu Bakar bin Mujahid punya kerja. Dia yang pilih 7 orang imam, dia yang pilih perawi-perawi ni. Maka kita beri peluang untuk azan sama sekali, insya-Allah. Al-Falaq An-Nas je, tak ada khilaf. Al-Falaq An-Nas, Nafisa, tak apa kan, tak ada. Itu Ruwais. Al-Falaq An-Nas sama je.
ilaha illallah. Muslimin hadirin dikasihi sekalian, saya rasa cukup untuk kita berhenti pada malam ini di sini. Maksudnya kita telah habis baca 3 imam, Imam Nafi', Imam Ibn Katsir dan juga Imam Abu Amruh. So 3 imam. InsyaAllah kuliah kita yang akan datang kita akan ambil imam yang keempat, itu Imam Ibn Amir. Dan yang kita baca pada malam ni maksudnya As-Susi je lah. Dia ada wajah dia yang agak susah sikit kita nak baca. Yang lain tu samalah. Pada Malik tu kita memang dah baca pada bulan-bulan sebelum ni. InsyaAllah yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la maturra wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.